Hai, bertemu lagi kita dalam kelas refleksologi kaki. Okey, jadi hari ini kita akan belajar topik 6.2 iaitu contoh-contoh maklum balas pelanggan terhadap rawatan refleksologi kaki. Okey, topik yang kita akan belajar hari ini adalah 6.2.1 iaitu menerangkan isi kandungan borang maklum balas bertulis. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada akhir pembelajaran topik ini, saya boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi kandungan yang perlu ada dalam borang maklum balas bertulis. Sebelum tu, kita kena tengok juga apakah kriteria kejayaan anda perlu capai pada hari ini. Okey, pada hari ini, anak-anak semua hendaklah boleh pertama sekali mendengar dan mengikut arahan secara lisan dan bertulis, melengkapkan nota dengan kemas, menjawab soalan dalam live worksheets, dan bersaing dengan rakan dalam permainan word wall. Baiklah anak-anak semua, kita mulakan dengan kita melihat apakah topik besar yang kita pelajari. Jadi sekarang ini kita berada pada kandungan menilai perkhidmatan refleksologi kaki. Di mana kita belajar tentang maklum balas pelanggan, contoh-contoh maklum balas dan juga kesan rawatan refleksologi. Kalau anak-anak masih ingat, sebelum ini kita dah belajar tentang maklum balas pelanggan. Jadi, hari ini kita akan mulakan dengan topik contoh-contoh maklum balas. Anak-anak semua, dah sedia? Bagi contoh maklum balas pelanggan, apa yang kita akan pelajari nanti, kita akan belajar tentang maklum balas secara bertulis. Kita akan lihat contoh maklum balas bertulis dan juga contoh bagi maklum balas yang tidak bertulis. Sebelum tu, masih ingat tak apakah kepentingan maklum balas? Kenapa kita perlu mendapatkan maklum balas daripada pelanggan? Masih ingat? Jadi kita mesti mendapatkan maklum balas dari pelanggan kerana ianya penting untuk mengetahui perkara-perkara yang perlu ditambah baik bagi memastikan perkhidmatan yang berkualiti. Jadi kita nak tahu sama ada kita ada sebarang kelemahan dari segi rawatan refleksologi kita supaya kita dapat memperbaiki perkhidmatan kita supaya pelanggan kita berpuas hati dengan rawatan kita. Kerana kalau pelanggan puas hati, maksudnya pelanggan akan datang semula mendapatkan rawatan daripada kita. Itu penting ya anak-anak. Kita imbas kembali apa yang kita dah pelajari pada kelas sebelum ini. Ingat tak sebelum ini kita belajar tentang jenis maklum balas, di mana kita ada maklum balas positif dan maklum balas negatif. Jadi maklum balas positif ini adalah apabila pelanggan berpuas hati dengan rawatan yang kita berikan. Jadi kalau pelanggan berpuas hati, dia memberikan maklum balas bahawa yang positif, dia berpuas hati, dia suka dengan rawatan kita. Apa yang harus kita buat? Kita ucapkan terima kasih. Manakala kalau maklum balas negatif pula, biasanya ia bermaksud pelanggan kurang berpuas hati. Jadi tak kiralah mungkin dia tak puas hati dengan cara urutan kita, ataupun dia tak berpuas hati dengan bahan yang kita gunakan, ataupun dia kurang berpuas hati dengan cara kita berkomunikasi. Kalau anak-anak semua mendapat maklum balas negatif seperti ini, pertama sekali minta maaf. Jangan melenting, jangan marah. Kita minta maaf dan kita perbaiki masalah. Jadi itulah imbas kembali topik kita sebelum ini.
Tadi kalau sebelum kelas tadi, cikgu dah suruh anak-anak semua untuk buat satu jigsaw puzzle kan? Okey. Anak-anak semua dapat tak gambar yang ini? Ini adalah contoh borang maklum balas pelanggan. Kalau anak-anak lihat, dia ada beberapa bahagian. Jom kita lihat apakah bahagian-bahagian yang terdapat dalam borang maklum balas pelanggan ini. Okey, yang pertama, ini adalah kaedah maklum balas. Okey, maksudnya dari mana maklum balas ini diperolehi dari pelanggan? Adakah pelanggan menulis surat ataupun pelanggan mengisi borang? Ataupun adakah pelanggan memberikan email kepada kita? Adakah melalui media cetak? Ataupun lain-lain. Contohnya media sosial. Dia memberikan komen dalam media sosial kita. Okey, jadi itu adalah kaedah maklum balas. Seterusnya, butiran pelanggan. Butiran pelanggan terdiri daripada nama pelanggan dan juga nombor telefon ataupun email pelanggan. Kenapa ini penting? Supaya kita boleh menghubungi pelanggan untuk tindakan susulan sekiranya perlu. Manalah tahu kita perlu menghubungi pelanggan semula untuk memberi penjelasan ataupun untuk memohon maaf. Ataupun kalau pelanggan memberikan maklum balas yang positif, kita ucapkanlah terima kasih dengan pelanggan. Okey anak? Seterusnya, ini dia, skop maklum balas. Jadi di sini kita pilih maklum balas ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Adakah berkaitan dengan cara urutan? Ataupun adakah berkaitan dengan penggunaan bahan? Ataupun adakah berkaitan dengan komunikasi juruterapi? Jadi kena pilih bahagian mana yang berkaitan dengan maklum balas ini. Seterusnya, butir-butir balon balas. Jadi di ruangan ini pelanggan menjelaskan tentang perkara yang ingin disampaikan. Contohnya penggunaan bahan. Pelanggan kurang berpuas hati dengan penggunaan bahan kita. Jadi dia boleh tik dekat bahagian penggunaan bahan dan di ruangan butir-butir maklum balas pelanggan boleh menyatakan contohnya bau minyak urut terlalu kuat. Itu contoh maklum balas. Okey, seterusnya kita lihat. Ini pula adalah bahagian untuk tarikh dan tanda tangan pelanggan. Maksudnya tarikh bilakah kita mendapat ataupun menerima maklum balas tersebut. Seterusnya adalah bahagian rujukan fail. Okey, bahagian rujukan fail ini penting untuk memudahkan penyimpanan rekod dan supaya sistem fail kita tersusun. Tak adalah borang maklum balas kita bertabur di sana sini ataupun kita simpan saja di mana-mana fail. Kemudian nak cari semula susah. Jadi wujudkan satu fail khusus untuk kita simpan maklum balas daripada pelanggan kita. Dan akhir sekali adalah jawapan maklum balas pelanggan. Jadi di ruangan ini, catatkan apakah tindakan yang diambil setelah menerima maklum balas. Jadi bolehlah ditulis di sini. Contohnya, kalau tadi pelanggan mengadu tentang bau minyak urut yang terlalu kuat. Jadi di sini kita boleh tuliskan, apakah tindakan yang kita ambil. Tuliskan di situ contohnya memilih minyak urut yang mempunyai bau yang tidak terlalu kuat. Itu contoh jawapan bagi maklum balas pelanggan. Jadi bagaimana setakat ni? Anak-anak semua boleh tak? Jadi sekarang kita lihat kembali apakah
bahagian-bahagian yang terdapat dalam borang maklum balas. Jadi yang pertama adalah kaedah maklum balas. Okey, kemudiannya butiran pelanggan, skop maklum balas, butir-butir maklum balas, tarikh dan tanda tangan pelanggan, fail rujukan dan akhir sekali jawapan maklum balas pelanggan. Okey, tugasan anak-anak semua. Yang pertama, anak-anak lengkapkan tugasan di live worksheets. Dan yang kedua, anak-anak semua boleh bersaing dengan rakan-rakan melalui permainan word wall. Okey, anak-anak semua? Okey, itu saja dari cikgu hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang lain.